Syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mi bi abdanana wadlif bi alsinatina wa qawwi bi a'zamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan diharapkan dengan kita sentiasa melepaskan kesyukuran. Kita sebenarnya meletakkan diri kita sentiasa rapat dengan Allah, dekat dengan Allah, dan kita memohon agar Allah membantu kita dalam usaha-usaha kita setiap hari, termasuklah usaha kita untuk menguasai bahasa Al-Quran ya. So program yang kita buat ni ialah untuk kita menguasai bahasa Al-Quran ya. Dan banyak perbincangan yang kita buat tu secara teknikal ya. Teknikal maknanya kita kena mengetahui kaedah-kaedah dia, jenis-jenisnya, apakah aspek-aspek yang perlu kita fahami ya untuk kita menguasai bahasa Al-Quran ni, agar dengan pemahaman itu akan membantu kita untuk menjadikan Al-Quran tu sebagai panduan hidup ya. Panduan hidup. Dan dalam surah As-Sad tu Allah telah mengingatkan kita yang Al-Quran ni sangat-sangat perlu kita fahaminya dengan secara mendalam ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi ya. Allah kata kitab Al-Quran ni yang telah disampaikan kepada engkau wahai Muhammad ni perlulah ya ditadabbur oleh mereka semua perlu mentadabbur. Maknanya sesiapa saja yang disampaikan Al-Quran kepada mereka ni perlu memahaminya secara mendalam ya. So, maknanya proses mentadabbur tu adalah proses yang aktif ya. Aktif maknanya siapa yang menerima Al-Quran tu perlu mentadabburnya ya, dan dia mesti tahu macam mana teknik-teknik ataupun pendekatan untuk mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran ya. Tidak cukup kalau kita hanya mendengar orang lain yang mentadabbur untuk kita. Yang mana banyak berlaku sekarang ni, kalau kita kata kita nak tadabbur, kita pergi dengar orang lain yang mentadabbur ya. Untuk permulaan tak mengapalah ya, tapi kita mesti mengambil langkah untuk memastikan yang kita sendiri akan mentadabburkan Al-Quran itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah ya. Jadi kita teruskan perkongsian kita menyambung perbincangan ayat kita semalam. Kita pergi kepada corpusquran.com ya, corpusquran.com, di mana kita telah lihat yang ni lah ya. Kita masih lagi berkongsikan ayat 21 ayat 287 surah 21. Kalau kita tandakan dia ya, iaitu ayat yang ni lah. Fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanak ya, yang kita tengah membincangkan ayat ni. Dan kita telah pun membuat latihan untuk menulis semula
ayat sebab ini sebenarnya sebahagian daripada ayat ya. Sebahagian daripada ayat 87 ni dengan menggunakan online keyboard Lexilogos, dan kita telah memperbetulkan bahagian-bahagian yang tertentu tu. Kalau kita lihat hasil kerja tu, kita boleh lihat di dalam screenshot ya. Kalau kita buka screenshot yang kita simpan semalam, iaitu di sini, ni screenshot yang pertama tu ya, di mana kita simpan sedikit maklumat, kita bincangkan kepada kalimah yang kita nak bahaskan, ilaha ni ya. Kita telah terperincikan hari itu maklumatnya. Yang pertamanya kita lihat ya, di maklumat yang diberi oleh korpus Quran.com ni, ilaha ni adalah, dikata adalah kata nama. N tu untuk noun bahasa Inggeris, yang bermakna kata nama tunggal maskulin yang akusatif ya. Bahasa Arabnya ini dinyatakan hanya isim ataupun isim mansub, tapi kita tambah lagi maklumat ya, dia isim bukan saja mansub, tapi dia juga isim nakirah ya. Keunikan di sini ialah nakirah ni dia tidak ada tanwin ya, so tidak ada tanwin. Dan jantina dia adalah muzakkar, bilangan dia adalah mufrad, dan i'rab dia adalah mansub. Inilah keunikan ilaha ni. So ilaha yang nak dibentangkan, nak dikongsikan di sini, ilaha yang mana ialah yang diambil daripada dalam ayat, iaitu di sinilah. Ini dia. Yang dirujukkan ilaha ni adalah kepada kalimah selepas la ilaha ya. So ilaha yang nak diterangkan ni ialah kalimah di dalam ayat ni yang berada selepas harfun la. Dan harfun la pun kita telah kongsikan juga hari itu, iaitu la ni adalah sebenarnya jenis dia adalah la nafiah lil jinsi ya. So bila ada la nafiah lil jinsi, sebab itulah kalimah selepasnya yang biasanya adalah kalimah isim, dan kita panggil isim tu adalah isim la nafiah lil, isim kepada harful la nafiah lil jinsi ini ya. Jadi itulah bentuk ya, bentuk isim selepas la nafiah lil jinsi. Dia akan mengambil bentuk apa? Pertamanya dia nakirah tanpa tanwin. Ya, muzakkar tu bergantung kepada jantina dia. Kalau dia muzakkar, dia muzakkar lah. Kemudian dia mufrad dan mansub. Itulah ya, contoh isim kepada la nafiah lil jinsi ya, untuk maklumat kita ya. Okey, dan seterusnya kita telah juga menulis sebahagian ayat itu, iaitu daripada panada sampailah subhanak tu dalam gunakan Lexilogos, dan kita tengok mana hasil kerja dia. Mungkin kita keluar daripada sini dan kita pergi balik kepada screenshot ya. Screenshot mungkin yang ni agaknya. Ayat ni ya. So semalam kita telah melihat daripada penulisan secara resam imla ya. Dan screenshot ni sebenarnya kita boleh besarkan ya, kita boleh edit dia, kita besarkan dia sekejap ya. Kita editkan dia sikit. Itu dia. Dan kita boleh savekan dia ya. So maknanya penulisan yang digunakan dalam korpus tu adalah
kita panggilkan resam imla. Ya. Assalamualaikum Prof. Boleh Kalau- tak Prof sebut lagi sekali ciri-ciri lil la nafiah tadi, lil jinsi nak salin? Oh, ada ambil itu ada ambil screenshot ke? Tak ada. Ya, Tak. yang ni ya. Ni. Pertama dia isim nakirah yang tanpa tanwin lah. Ya. Dan jantina tu bergantung kepada jantina kalimah tu. Kalau dia muzakkar, dia muzakkar lah. Kalau mu'annas, dia mu'annas. Ya. Tetapi dia mesti dia mufrad dan mansub. So maknanya Mesti mufrad. Hmm. isim mana 4 ciri Dan di isim mesti mansub. nakirah tanpa tanwin Okey. dan dia mufrad Hmm. dan dia mestilah mansub. Hmm. Dan Tina je lah dia boleh dia mengikut kalimah tersebut. Sama Tapi ada mufrad atau muannas. kepada subjek matter tu apa yang nak disampaikan lah, sama ada dia muzakkar ataupun muannas. Kalau dia muannas, dia muannas tapi ciri tetap yang lainnya samalah. Hmm. Okey, terima kasih Prof. Ya, sama. Okey, so kita dekat yang ni tadi, ya. Kita memperbetulkan tulisan yang ada tu. Pertama sekali, ya di hujung kalimah kena perbetulkan dengan tidak mengambil titik. Ya, itu yang pertama. Kedua, al-zulumati ini isim ma'rifah tapi dimulakan dengan alif di sini. So dia perlu ditukarkan kepada hamzah wasal. Ya. Dan dalam kalimah al-zulumati juga penggunaan alif konvensional, alif biasa itu juga ditukarkan kepada alif kecil. Ya. Jadilah penulisan Resam Usmani sekarang ni al-zulumati adalah seperti ini. Ya. Bukannya yang di atas. Dan juga non yang bersukun kita telah hilangkan sukunnya sebab dia terbabit dengan hukum idgham bila gunnah, bermakna non ni, huruf non ni sebenarnya telah dimasukkan kepada huruf lam. Apabila non yang sukun bertemu dengan huruf lam yang berbaris, jadi dia perlu dimasukkan, ya, itu dinamakan idgham. So bila memasukkan tu dan dibacakan tanpa dengung, ya. So bila kita tanpa dengung bermakna keseluruhan huruf non ni telah pun dimasukkan, dia hilang di dalam sebutan. Itu dinamakan idgham bila ghunnah. Jadi kita perbetulkan dalam tulisan ada dua perkara yang perbetulkan. Pertama, sukun ni dihilangkan. Kemudian lam tu perlu ditasydidkan, ya. Lam tu perlu ditasydidkan. Dan alif adalah alif mat di mana dia bertemu dengan huruf hamzah qata' di dalam dua kalimah yang berasingan. Dia terlibat dengan hukum mat jaiz, ya. Mat jaiz munfasil, jadi alif tu perlu ditanda panjangkan, ya, supaya kita membacanya sepanjang 4 harakat, ya. Kemudian alif kecil di sini pun kita perbetulkan kedudukan dia. Dia mestilah selepas lam, bukannya di atas lam. Ini penulisan lama ni kita lihat alif kecil di atas lam, so kita kena perbetulkan dia. Di sini terdapat lagi alif mat bertemu dengan hamzah qata' di dalam dua kalimah berasingan. Sekali lagi mat jaiz munfasil, jadi alif ni perlu dipanjangkan, ya. So kita telah perbetulkan di bawah ni. Non yang sukun bertemu dengan ta adalah hukum ikhfa hakiki. So hakiki bermakna dia disembunyikan. So kalau dia sembunyikan, dia tidak boleh diizharkan, ya. Kalau menulis tanda sukun, makna kita kena izharkan dia. So kita kena ubah dia, ya. Kita kena hilangkan sukun tu supaya dalam pembacaan kita mengikhfakan, ya, menyembunyikan nun tu ke dalam
huruf ta selepasnya. Jadi kita hilangkan tanda sukun dia. Dan akhir sekali, huruf alif di dalam kalimah subhanaka, kita ubah dia kepada alif kecil dengan menyambungkan ha ni ke nun. Ha ni sambung terus ke nun di bawah ni. Ha sambung terus ke nun dan letakkan alif kecil selepas ha. Itulah cara penulis. Semua ni kita boleh buat dengan menggunakan leksi logos ya. Di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh menulisnya dua cara. Satu dengan menggunakan keyboard. Keyboard ni dia kemas sikit lah. Yang keduanya kita menulis dengan sendiri, dengan tangan sendiri pun perlu juga. Kedua-dua tu perlu kita selalu praktis lah. Maknanya ayat ni kalau kita menulis dengan tangan atas kertas ataupun atas papan whiteboard lah dengan pen semua tu, penulisan dia mengikut cara ni lah. Ustaz nak tanya Ustaz, apa ni? Kalau macam huruf alif kecil tu kita mesti bagi dia rumah ke? Ya, dia berumah lah tu. Dia ada kedudukan dia. Kena lebihkan sikit lah. Ya, dia ada kedudukan dia sendiri. Dia tak boleh tumpang rumah orang. So, maknanya dia ni ada rumah tapak dia sendirilah ya. Lepas la tu kita kena spacekan, letak satu tempat untuk dia bertapak lah. Lepas tu barulah kita sambungkan dengan ha ni. Okey, hari Prof. ni Prof, yang cirilah nafiah lil jinsi tadi, bukan dia yang berciri-ciri tu, dia akan menyebabkan kalimah selepasnya, kan? Yang berciri 4 tadi. Betul ya. ke? Dia tu macam amil lah. Amil. Amil je kan? Amil yang menyebabkan dua perkara lah. Kalimah Satu dia ada selepasnya. isim dia. Tapi dia tu sendiri isim juga ke? La tu? Dia La, kategori harfun apa? Dia tu Harfun? Harfun. Ya, Harfun kan dia nama dia harfun nafiah. Harfun nafiah lil jinsi. Itu dia jenis dia harfun. Harfun. Okey. Kemudian dia ada isim dia. So kalimah yang selepas itulah isim dia. Okey. Terima kasih Prof. Confused pula. Okey, kita kembali kepada korpus dan kita sekarang ni ingin mengupas kalimah lah ya. Satu-satu kita ambil fanada ni dulu. Fanada, kita boleh copy dia saja. Pergi kepada leksi logos seperti biasa. Pastekan dia. Ya. Sekarang ni kita nak mengenal fanada. Ya. So, yang terbaiknya ialah kita pecahkan dia kepada komponen dulu. Itu teknik yang pertama lah ya. Jadi kita boleh gunakan arrow terbalik. Ya, arrow terbalik tu menunjukkan apa? Komponen-komponen tu yang membina kalimah tu ya. Fanada. Kita belum lagi buat pembentukan kalimah lagi, baru komponen saja. Ya. Jadi sebenarnya kalau ini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dia jelas ya. Ada dua komponen di situ. Pertama ialah dia ada fa. Itu fa ya. Kita pecahkan kepada fa dan nada. Itu dia komponen dia. Jadi bila kita boleh buat macam ni, kita lebih jelas dan lebih kenal lah. Sebenarnya fanada, dia adalah satu kalimah, tetapi dia adalah gabungan dua komponen. Ya, komponen fa dan nada. Ya, nada. Jadi fa ni apa? Fa ni ialah fa istighnafiah. Ya. Kalau kita tak berapa kenal lagi, kita boleh minta bantuan dengan korpus tadi ya. Cuba kita lihat di bahagian yang sama, kita tengok kalimah fanada tu apakah maklumat yang diterangkan oleh Quran Arabic Corpus ya. Kita balik kepada Arabic Corpus tadi. Di sini
Okey, kita teruskan yang satu lagi di sini sebab dia menerangkan kalimah yang bukan ni yang satu ni yang inilah. Okey, kita pergi kepada ayat tadi. Dia di muka surat 2, 21, 87 tadi. Kita tekan di sini supaya dia pergi pada ayat ni. Kemudian kita boleh lihat setiap perbincangan mengenai kalimah ya. Tadi kita lihat ilaha daripada paparan yang sama. Sekarang ni kita pergi kepada panada. Ya. Ada dua cara ya yang tuan-tuan boleh lihat. Lihat di sini panada ni ialah sebelum ilaha. Jadi kita boleh gunakan arrow yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri ni untuk apa? Mengambil maklumat ataupun paparan kepada kalimah-kalimah sebelum ataupun selepas ilaha. Kalau kita tak ingat, kita boleh try and error saja ya. Katalah kita tekan kalimah yang sebelah kiri ni ya. Kalau kita tekan di sini, dia akan ambil kalimah apa? La. So mana dia mengundur ke belakang lah. Kalau maknanya kalau arrow sebelah kiri ni, maknanya dia akan memaparkan kalimah yang sebelumnya. Jadi panada ni ialah kalimah sebelum ilah. Jadi kita akan tekan banyak kali ya. Berapa kali? Sekali, 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ya. Dia akan bawa balik kepada panada ya. So kita tekan 5 kali di sini. Sikit-sikit. Sekali lagi. Zulumati. Lepas tu tekan sekali lagi. Dia akan pergi ke fi. Dan satu lagi dia akan bawa kita kepada panada. Ya, itu dia ya. So daripada sini tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh melihat maklumat tentang panada ya. Sebelum kita buat pembentukan kalimah tu, kita boleh gunakan paparan yang ada di sini untuk membantu kita mengenal kalimah panada. Tadi bermula di atas sekali itu ialah kedudukan dia adalah kalimah yang ke-11 di dalam ayat 87 surah 21 ya. Dan di sini dia juga bagikan makna kepada kita. Then he called ya. Then he called itu bahasa English lah ya. Kalau nak tukar ke bahasa Melayu, kita right click saja translate ke Melayu. So itulah apa terjemahan dia dalam bahasa kemudian ya. Kemudian dia memanggil ya. So itu terjemahan dia ya. Kadang-kadang kita terjemah sebagai maka, kadang-kadang kita terjemah kepada kemudian, tak mengapa asal kita faham ya konteks gitu. Jadi nada atau apa dia memanggil ya. Kemudian ni untuk fa ni yang diwarnakan biru tu. Jadi dia ada dua komponen di sini. Sini tuan-tuan boleh lihat komponen di situ ya. Satu komponen fa yang warna biru ditulis dengan REM tu, maksud dia resumption particle ya, dalam bahasa Inggeris dia. Resumption particle tu ialah apa dia? Harfun ataf. Bahasa harfun ataf. So salah satu daripada jenis harfun ataf ialah istighnafiyah. Jadi fa ni adalah istighnafiyah ya. So kalau kita gunakan arrow untuk membantu perbincangan kita, fa ni ialah yang ni lah. Itulah jenis dia ya. Fa istinafiyah. Kemudian komponen yang kedua V ni ya, nada tu ialah fi'il madhi yang diterangkan di sini. Walaupun dia tak ceritakan secara detailnya, tapi sekurang-kurangnya dia sudah memberi maklumat ya kepada kita tentang tentang kalimah panada ya, adalah terdiri daripada dua komponen. Okay. Yang tu yang kita masukkan dalam lesi lawah tadi, kita pecahkan dia satu fa, satu nada ya.
Dan dari segi maklumat, kita boleh je mengenal fa adalah kita panggil fa istinafiah, dan nada tu adalah fi'il madhi, ya. So adakah maklumat tambahan fi'il madhi tu diberi di sebelah kiri dia dalam tulisan Rumi. Dia kata apa? Kata kerja sempurna, atau maknanya fi'il madhi lah tu, ya. Kata kerja sempurna tu ialah perfect tense, ya. Perfect tense ialah fi'il madhi, ya. Orang ketiga itu ia pelaku dia. Setiap kata kerja ada fa'il dia, so orang ketiga ni ialah fa'il dia lah. Jadi mana pelaku kepada perbuatan kata kerja ni ialah orang ketiga maskulin, seorang lelaki, orang ketiga tunggal. Jadi kita tahulah kalau orang ketiga maskulin tinggal tu domain dia apa dia? Huwa, ya, domain huwa. Dan dia juga bagi bentuk tu ialah wazan dia, ya. So wazan, so maknanya dengan menggunakan maklumat di sini dan juga yang disediakan dalam bahasa Arab ni, kita akan dapat mengenal kalimah tu dengan lebih kemas lagi lah, ya, dengan lebih mantap lagi, ya. Okey, so sekarang ni kita pergi balik ke leksi logos tadi. Kita nak apa, menerangkan komponen dulu, ya. Komponen yang pertama tu kita kata dia, so kita buangkan arrow ni dulu, ya. Komponen yang pertama tu fa tu kita kata dia fa istinafiah, ya. Kalau kita nak gunakan di sini pun boleh, ya. Dengan gunakan cara text box. Okey, kita cuba gunakan teks, ya, iaitu kita tulis dulu dalam jawinya, kita masukkan dalam text box. Okey, fa ialah ejaan dia, fa alif dengan hamzah, faun, ya, itu cara menulis. Lepas tu istinafiah kita hamzah kotak dengan sim, walaupun tidak dibariskan, ya, tetapi kita boleh membunyikannya dia ada hamzah kotak yang bertapak ya, tu kita gunakan yang ni lah, ya. Non alif, lepas tu fayata. Okay, kita ambil yang ni dan kita boleh copy dia dan masukkan dalam text box, ya, untuk kita membuat penerangan kepada fa ni. So kita gunakan text box ni, copykan, paste dia ke dalam yang tu, ya. Itu satu cara dia lah, ya. Banyak cara kita boleh buat dalam penerangan ni. So yang ni kita boleh arrowkan dia, ya. Kita adjust sikit kedudukan dia dan kita tandakan dengan anak panah, ya, warna hijau. Ini teknik sajalah, ya, untuk membuat penerangan kepada komponen yang ada di dalam kalimah ini, ya. So ya, kalau kita sudah buat tu, yang ni kita boleh padamkan. Itu sementara saja, ya. Nak membuat catatan di dalam text box. So fa istinafiah, kalau kita nak bantu dia dengan dengan penulisan Rumi pun boleh, ya. Apa kita buat, kita select text box ni balik. Dia technical sikit, ya, tapi dia perlu, ya, kerana kita nakkan penerangan tu lebih lebih kemas, ya, apa yang kita bincangkan tu. Jadi fa istinafiah ni apa dia? Fa penyambung cerita.
Nyambung cerita. Okey. Biasanya kita boleh terjemahkan dia pakai maka, ya, ataupun kemudian. Jadi kita dapat maklumat yang lebih sikit. Ya, itu yang dimasukkan dengan fa istinafiah tu, ya, iaitu fa penambung cerita. Maknanya sebelum fa nada ni mesti ada cerita lah. Barulah ada menggunakan fa, dia menyambung cerita sebelumnya. Itu dia namakan fa menyambung cerita, dan kita boleh translate dia makan sebagai maka ataupun kemudian yang mana yang bersesuaian lah. Ya. Okey, 7.46 ya. Mungkin kita boleh ambilkan satu saja lagi, siapkan komponen dua ni. So kita ambil komponen yang kedua, nada ni, cuba kita terangkan dulu apa dia. Tadi kita sudah lihat, iaitu dia kata fi'il madhi, ya, fi'il madhi, di situ dia tidak kalau kita balik kepada penerangan tadi dalam korpus, yang ni ya. Okey. Okey, dia kata fi'il madhi tapi dia tidak menyatakan maklum ataupun majhul, ya. Jadi kita boleh masukkan maklumat tu, ya. Dia adalah fi'il madhi. So kita balik kepada leksir logos, kita tekskan dia untuk penerangan nada. Okey, ambil teks, kita buat catatan sebelah sini, ya, sebelah kiri. Jadi nada adalah fi'lun madhi. Fi'il madhi ada dua, maklum ataupun majhul. So masukkan sekali maklum tu. Okey, tadi dia kata berapa? Wazan ketiga. Masukkan sekali. Wazan tiga. Ya. Kalau nak koma pun boleh sebab maklumat dia tu banyak, ya. Dan diceritakan fa'il dia siapa? Kita masukkan penerangan tentang fa'il dia lah. Fa'il tu ialah pelaku dia. Ya. Fa'il seorang lelaki, ya, ataupun kita terus muzakkar Arab pun tak apa. Muzakkar singular mufrad orang ketiga, ya, orang ketiga. Orang ketiga ni bahasa Arab dia apa? Kita nak masukkan Arab dia, ya, sebagai latihan, ghaibun. So kita biasakan dengan kalimah-kalimah ataupun terminologi bahasa Al-Quran ni, ya. Jadi kita masukkan sekali. Orang ketiga ghaibun. Kalau ghaibun orang ketiga mufrad tu kita tahu apa dia, huwa lah, dhamir dia, iaitu dia seorang lelaki. Ya. Itu penerangan kepada nada, ya. Dan kita boleh arrowkan dia. Jadi kita adjust sikit kotak ni supaya dia tidak mengganggu penerangan yang sebelum tu, ya. Okay. Arrowkan dia. Yang kita masukkan yang ni penerangannya kepada kalimah yang kedua, iaitu nada. Ya, kalau nak adjust sikit di sini pun boleh. Satu fa, iaitu fa istinafiah. Yang ini ialah fi'lun madhi, maklum wazan ketiga dengan fa'il muzakkar mufrad orang ketiga, iaitu ghaibun. Ya, ghaibun. Ini sebagai penerangan kita apa, kalau kita nak terjemahkan kat sini pun boleh, ataupun kita buat terjemahan bila kita membentuk kalimah tu nanti pun boleh juga, ya.
Okey, untuk hari ini kita sampai sini dulu ya. Dan kita akan sambung besok ya. So kita simpan apa yang kita telah buat di latihan ni untuk sambungan kita besok pagi insya-Allah ya. So kita masukkan dalam print screen. So dia akan simpan dalam screenshot, kita akan guna pakai besok, kan kita sambung lagi. Selepas kita sudah buat penerangan kepada komponen-komponen tu, kita akan teruskan dengan pembentukan kalimah pula ya. Macam manakah fanada ni dibentuk daripada 3 huruf akarnya, kemudian digabungkan dengan fa istinafiah ni menjadi kalimah yang seperti kita lihat itu, iaitu fanada, dan akhir sekali kita terjemahkan dia insya-Allah ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. wabarakatuh. Terima kasih. Doktor.